Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi jika audio saya jelas, boleh tolong maklumkan kepada saya. Live hari ini ringkas, ya. Jadi saya hendak ulas ataupun bagi pencerahan berkenaan dengan krisis yang melarat kini di dalam UMNO, ya, di mana Zahid bukan hanya saya dah cerita dulu, dah hilang kawalan dan kini sebenarnya terpaksa menurut kata-kata Kem Bosku yang telah menguasai MKT dan bahagian-bahagian dalam UMNO. Kempen PRN bagi PHBN sudah terjejas dan tanda-tanda dia cukup jelas. Baik, tanda pertama anda boleh lihat semalam, mereka sepatutnya ada pelancaran jelajah madani untuk gerakan jentera PHBN di Selangor. Jadi ada poster besar yang keluar, ada gambar Zahid, ada gambar Anwar, ada gambar dia ni, ada gambar dia tu. Jadi kira kepimpinan utama Selangor dan PH dan BN akan ada dalam pelancaran jentera menerusi program jelajah madani di Selangor. Jadi program dan poster macam ni jangan main-main. Ini amat penting bagi Anwar, amat penting bagi Zahid, kerana Selangor ni dijangka akan jatuh dari ke tangan pembangkang, ya. So depa tidak boleh pada masa ini, pada saat ini mengambil sebarang risiko, menunjukkan ketidaksepakatan dan sebagainya. Tetapi malangnya semalam Anwar tidak hadir, Zahid tidak hadir, Anthony Locke tidak hadir. Pelbagai alasan diberikan. Kalau baca Malaysia kini, mereka buat damage control. Kononnya Anwar ada urusan saat terakhir yang penting, benda lain. Zahid ada benda saat terakhir dan sebagainya. Mustahil benda ni boleh dipercayai. Benda sepenting ini pada saat genting ini, ya, tiba-tiba 3 pemimpin tidak hadir. Semuanya kononnya ada masalah saat akhir. Sebenarnya bukan masalah saat akhir, sebenarnya sudah berlaku perselisihan antara Anwar dan Zahid dan juga PH dan BN. Okey. Perselisihan ini sebenarnya ada orang kata tercetus sebab kenyataan Tony Puah. Nah, betul, kenyataan Tony Puah ada impak dia, tetapi itu hanya alasan yang digunakan oleh pihak dalam UMNO untuk cetuskan lebih kurang macam perang terhadap DAP. Itu hanya alasan. Tony Puah kata dalam satu majlis rasmi, ya, majlis rasmi DAP, ya, Tony Puah dia mewakili DAP. Dia ada jawatan dalam DAP, itu penasihat dasar kepada Anthony Locke. Dan bila Tony Puah berucap, belakang ada kain rentang, ada gambar Anthony Locke, ada gambar Tony Puah. Dalam majlis itu dia kata PH adalah PHBN adalah gabungan yang fragile, maknanya rapuh, dan BN UMNO ni dia korup lah, rasuah lah dan sebagainya. Jadi itu hanya alasan yang digunakan untuk cetus perang kecil ni. So UMNO keluar kenyataan, seorang ahli MKT Kem Bosku keluar kenyataan. Mereka tak kisah sekarang Zahid nak cakap apa, mereka tak kisah. Dia kata kami bersedia duduk dalam pembangkang. DAP bersedia ke? Cuba anda fikir kenyataan ahli MKT tu. Kami bersedia duduk dalam pembangkang. Lah ni pembangkang siapa? Lah ni pembangkang lebih kurang Perikatan Nasional. Seluruh pembangkang lebih kurang Perikatan Nasional. Jadi bila dia kata kami sedia duduk dalam pembangkang ni, kalau terjemah cara lain, lebih kurang kami sedia duduk bersama Perikatan Nasional, ya. Zahid tak usah cerita, ya, orang-orang bosku saya dah cerita dulu.
Mereka pura-pura baik dengan Zahid supaya Zahid sokong mereka dalam pemilihan UMNO, kemudian lantik mereka dalam MKT. Jadi lama-lama majoriti dalam MKT sudah dikepung oleh orang bosku, ya. Majoriti bahagian cawangan, bukan majoriti tapi banyak bahagian cawangan sudah ada orang-orang bosku yang kawal. Jadi MKT ni dia dulu ada beri kata putus kepada Zahid. Kalau Najib tidak dapat dibebaskan, kalau kerajaan tidak dapat hendak membantu membebaskan Najib menerusi pengampunan, maka kita tarik sokongan daripada kerajaan. Jadi mulalah cerita dongeng yang disebarkan oleh Kem Zahid. Kononnya 28 hari bulan April tu Lembaga Pengampunan akan duduk dan bincang petisyen perayuan Najib, ya. Itu terbukti pembohongan kerana pada 28 hari bulan Lembaga Pengampunan tidak membincangkan petisyen Najib. Kemudian mereka beri alasan, oh tak apa, kita sabar dulu, kita tunggu sehingga PRN, ya, sebab Zahid dah kantoi. Pada masa itu sahaja Kem bosku sudah tidak lagi dengar apa Zahid nak cakap, dan disitulah bermulanya serangan-serangan halus dan serangan-serangan yang lebih besar kepada DAP, kepada Rafizi sebagai contoh. Ada pemimpin suruh Rafizi disingkirkan dan sebagai contoh. Zahid cuba kawal, dia kata kerajaan ni bau bergicang. Mereka tak kisah, mereka tak kisah, mereka serang sebab Zahid bukan kuasai UMNO lagi. Jadi bila keadaan dah genting, dah dekat dengan PRN, Zahid terpaksa buat drama baru. Kononnya dia ni begitu sayang bosku, dia nak bantu bosku, jadi dia pergi berjumpa dengan bosku di penjara Kajang. Siap diberi layanan istimewa, bawa makanan kegemaran bosku, siap bawa seorang ahli MKT pergi jumpa bosku. Tapi orang tak percaya. Orang tak percaya. Kem bosku tak percaya. Jadi sekarang ni Kem bosku ni kira dia bukan lagi pro Anwar atau pro DAP. So dulu saya cerita UMNO ni majoriti berdasarkan anggaran yang saya terima 70 hingga 80% lah. 70 lebih kurang 70% hingga 80% dia bukannya penyokong bosku. Penyokong bosku ni dah susut. Katakan 70% lah. 70% ni bukan penyokong bosku, 30% penyokong bosku. Kita andaikan lah, sebab saya tak ada yang kata 70%, ada yang kata 80%. Okey. Tapi tak kira penyokong bosku ke bukan penyokong bosku, hampir keseluruhan UMNO, dan saya dapat anggaran lebih 90%, ada yang kata lebih 80%, tolak Zaid Amidi. Peringkat akar umbi, peringkat cawangan, peringkat bahagian, tolak Zaid Amidi. Mereka cuma tunggu masa je. Okay, majoriti dalam UMNO lah. Okay, bosku dan bukan bosku. Dan oleh kerana bosku walaupun mereka ni kecil, tapi mereka dah kuasai MKT, jadi di peringkat pusat ada kebolehan untuk mereka membuat dasar, mengawal dasar parti. Jadi bagaimana jika esok MKT memutuskan tarik sokongan terhadap Anwar dan DAP? Zahid tak boleh berbuat apa-apa. Zahid tak boleh berbuat apa-apa. Jadi anda boleh lihat program Jelajah Madani, mereka serang Anthony Locke, mereka serang Tony Phua. Anthony Locke cuba buat damage control, cuba tipu. Dia kata kenyataan Puan ni bukan membayangkan kenyataan DAP, dan dia beri amaran orang yang tak boleh kawal mulut tu tak dialu-alukan. Tak dialu-alukan. Apa? Kan rentang belakang terang-terang ada gambar Puan, ada gambar Anthony Locke, maknanya Tony Phua telah dialu-alukan memberi ucapan. Dia mewakili DAP, dia penasihat dasar Anthony Locke. Macam mana boleh kata dia tidak dialu-alukan? Mereka cuba tipu. Dan jangan lupa, ini Anthony Locke sama dalam satu temu ramah dulu. Ada bukti video yang setelah saya paparkan, dia kata Zahid kantoi menipu isu LCS. Kantoi menipu. Dia kata apa nilai diri yang ada pada Zahid. So berlaku ketegangan, dan disebabkan ketegangan ini Zahid tak mau hadir. Bukan Zahid tak mau hadir. Zahid ni kalau ikutkan dia tak akan sabotaj program ni, sebab dia nak sangat dengan Anwar ni. Tapi dia memang dikawal oleh MKT. Dia memang dikawal oleh orang bosku. Jadi kalau orang bosku kata kita jangan hadir, dia tak boleh hadir. Kalau dia hadir, silap-silap
tercetuslah perpecahan awal. Jadi disebabkan Zaid tidak dapat pergi, maka Anwar pun tidak pergi. Dan disebabkan itu Anthony Loke tidak pergi, supaya mereka boleh beri alasan, tak apa, program ini lapisan kedua je hadir, seperti Mat Sabu dan Menteri Besar Selangor. Kita akan ada lagi satu program yang lebih besar. Mereka cuba buat damage control. Tapi rakyat melihat, pengundi PH lihat, katanya perpaduan. Tapi bila perpaduan, macam mana pula pemimpin-pemimpin utama tak hadir, berpecah, bergaduh? Sama juga dengan akar umbi UMNO, sama juga dengan orang-orang kampung. Perpaduan apa ni? Sampai kempen event yang terbesar, yang paling penting, saat genting pun ada masalah. So itulah maksud saya. Kem bosku dah sah tolak Anwar di AP, itu tak payah pertikai. Tapi PHBN dijangka retak lebih awal lagi. Ya, maknanya secara tidak langsung apa yang saya katakan ialah kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim dijangka jatuh lebih awal lagi. Kerana GPS ni, kalau tak adanya majoriti dalam UMNO bukan dengan Anwar ni, GPS pun dari awal dah tunjukkan dia tak minat dengan Anwar. Sejarah dia. Maka malah lepas PRU 15 pun dia dah tunjukkan dia tak suka Anwar, dia nak Muhyiddin. Okey. So dah mula perpecahan ni. Ya. Saya dipahamkan di peringkat jentera Selangor, negeri lain saya belum dapat maklumat lagi, di Pulau Pinang, Selangor, Pulau Pinang. Ya. PH ni, jentera PH ni, dia sukar nak terima UMNO. Dan jentera UMNO di peringkat Selangor ni, dia sukar nak terima PH, DAP. Sebab akar umbi dah tolak Zaid. Sebarang yang dibuat oleh Zaid, mereka tak boleh terima. Dah tolak. Ya? Tambah pula, bila ada pemimpin-pemimpin dalam MKT yang dah mula serang DAP, maka jentera lagi keliru lah. Dan mereka yang dah memang tak akan sokong DAP, tak akan beri bantuan untuk kempen DAP, lagilah teruja bertekad untuk tidak membantu DAP, tidak membantu PH. So dengan keadaan jentera yang berterabur ni, yang tidak terurus ni, yang berpecah ni, anda fikir PHBN boleh menang tak? Dahlah majoriti Melayu dah tolak PH, dah tolak Zahid, dah tolak UMNO. Ya, dahlah ada segolongan Cina yang dah meluat dengan Anwar dan DAP kerana berpeluk dengan kleptokrat. Tambah dengan suasana ni, selepas rakyat ditipu kononnya Agong Titah mesti ada kerajaan perpaduan PHBN, ya, rakyat ditipu dengan cerita dongeng tu. Lepas tu mereka tengok perpaduan apa pula benda ni. Macam ni ke nak perpaduan, nak kerjasama, nak kestabilan? Kau fikir PHBN boleh menang? Fikir-fikirkanlah. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.